Perjuangan Anwar Ibrahim ke Putrajaya mungkin sekali lagi kecundang. Ismail Sabri bakal menjadi penghalang. Mungkin setengah rakyat sudah pun bertepuk tangan gembira yang akhirnya Muhyiddin mengaku kalah setelah gagal mentadbir negara dalam usaha terakhirnya untuk terus kekal berkuasa. Persoalan besar seterusnya, apa akan jadi kepada negara? Siapa yang akan mengganti Muhyiddin? Mungkin penyokong Pakatan Harapan sudah meloncat gembira, yakin Anwar Ibrahim akan diangkat menjadi Perdana Menteri ke-9. Tunggu dulu. Percaturan politik pos pimpinan Muhyiddin Yassin ini masih penuh dengan liku dan persoalan. Pertama sekali, jika surat perletakan jawatan Muhyiddin diterima oleh pihak istana berdasarkan perlembagaan yang di-Pertuan Agong, boleh membuat penentuan tentang bagaimana bentuk kerajaan seterusnya. Sama ada melantik pemangku Perdana Menteri, melantik Perdana Menteri interim, atau membenarkan pembentukan kerajaan baru oleh mana-mana gabungan. Jika Agong memilih untuk melantik pemangku Perdana Menteri, kemungkinan besar timbalan Perdana Menteri sekarang, Ismail Sabri Yaakob, adalah calon yang terdekat. Jika yang di-Pertuan Agong berhasrat untuk melantik Perdana Menteri interim, kemungkinan pemimpin ini akan menjadi antara calonnya. Ismail Sabri Yaakob, Anwar Ibrahim, Tun Dr. Mahathir Mohamad, Tengku Razali Hamzah, atau pemimpin lain yang Agong fikirkan sesuai. Kedua-dua pilihan ini hanyalah untuk tempoh pendek sahaja. Jadi, untuk memilih Perdana Menteri sehingga tempoh PRU15 yang berakhir pada bulan Mei 2023, Tuanku boleh membenarkan kerajaan baru yang mempunyai cukup sokongan majoriti mudah ditubuhkan. Dan di sinilah persoalan besar mula timbul. Siapa dan gabungan mana yang sebenarnya mempunyai majoriti mudah 111 kerusi dari keseluruhan 220 kerusi Dewan Rakyat sekarang? Daripada data dan ulasan yang dibuat oleh pasukan akhbar portal Malaysia kini, terdapat 3 pemimpin yang bakal bertarung untuk mencari sokongan 111 ahli parlimen di kalangan 220 ahli parlimen pelbagai parti di Dewan Rakyat. Calon potensi yang pertama ialah Ismail Sabri Yaakob, Naib Presiden UMNO, yang kini menjawat jawatan Timbalan Perdana Menteri. Yang kedua ialah Anwar Ibrahim dari gabungan Pakatan Harapan, dan yang ketiga, Ahli Parlimen Gua Musang, Tengku Razali Hamzah, calon yang dikatakan mendapat perkenan dari Presiden parti itu sendiri, Ahmad Zahid Hamidi. Siapa yang sebenarnya lebih berpotensi untuk menarik sokongan dan mengumpul 111 ahli parlimen untuk diangkat sebagai Perdana Menteri ke-9? Untuk rekod, inilah kedudukan terkini kerusi ahli parlimen di Dewan Rakyat, yang kini berjumlah 220 orang selepas kematian ahli parlimen Batu Sapi dari Warisan dan ahli parlimen Greek dari UMNO tahun lalu. Sokongan ini terbahagi kepada 3 blok utama. Blok Perikatan Nasional, pimpinan Muhyiddin Yassin, mempunyai seramai 100 orang ahli parlimen. Blok Pembangkang Pakatan Harapan, seramai 89 orang, dan blok pembangkang lain, seramai 31 orang ahli parlimen. Ismail Sabri kini berada dalam di blok kerajaan, mempunyai 110 kerusi, dengan 31 dari ahli parlimen bersatu, 18 dari PAS, 23 dari UMNO, 18 dari Gabungan Parti Sarawak, 4 parti bebas, dan selebihnya 5 kerusi dari MCA, MIC, PBS dan PBRS. Peluang Ismail Sabri sangat cerah jika 100 ahli parlimen gabungan PN ini kekal menyokong beliau dan 15 orang ahli parlimen dari kluster Zahid Hamidi kembali ke pangkuan PN. PN kembali kukuh dan kemas dengan 115 kerusi dalam Dewan Rakyat. UMNO kembali berkuasa. Dan itulah sebenarnya perancangan politik mereka. Hanya untuk menjatuhkan Muhyiddin, tetapi tetap menyokong Perikatan Nasional.
dan pemimpin UMNO kembali menjadi Perdana Menteri. Impian besar kluster Mahkamah UMNO tercapai. Dan lupakan sajalah calon UMNO yang seorang ini, Tengku Razali Hamzah, hanya untuk dijadikan wayang bagi mengabui mata kita semua. Berbalik pula kepada peluang Anwar Ibrahim. Adakah beliau mempunyai peluang diangkat menjadi Perdana Menteri? Jom kita lihat kedudukan beliau terkini di Dewan Rakyat. Beliau berada di Blok Pakatan Harapan. Blok ini mempunyai 89 ahli parlimen, terdiri daripada 42 orang ahli parlimen DAP, 35 dari PKR, dan 11 dari Parti Amanah, dan seorang dari Parti Bebas. Mereka ini sudah pun berikrar untuk berdiri teguh di belakang Anwar Ibrahim. Untuk mencari baki 23 lagi kerusi, Anwar perlu mencuri ahli parlimen ini, yang berada di blok pembangkang lain, yang berjumlah 31 orang. Mereka ini terdiri daripada ahli parlimen UMNO yang bersama Zahid Hamidi, iaitu seramai 15 orang. Warisan 8, Pejuang 4, Parti Sekutu Sarawak 2, UPKO 1, dan ahli parlimen bebas 1 orang. Cabaran besar Anwar ialah untuk meyakinkan kumpulan pembangkang lain ini, terutamanya dari Parti Pejuang yang mempunyai 4 kerusi. Kita sudah pun tahu betapa sukar Tun Mahathir ini untuk menerima dan menyokong Anwar sebagai Perdana Menteri. Begitu juga kesukaran Anwar untuk mendapat sokongan 15 ahli parlimen dari UMNO yang kini semakin tebal dengan slogan No Anwar, No DAP-nya. Dari blok ini, katakan Anwar berjaya memujuk Syafiq Abdal dan ahli parlimen lain. Anwar boleh dapat 12 kerusi untuk menjadikan jumlah sokongan 101 ahli parlimen, kurang lagi 10 kerusi untuk mendapat majoriti mudah 111 di Dewan Rakyat. Untuk mendapat jumlah ini dari blok PN juga amat berat. Adakah geng 10 orang kartel Azmin Ali sanggup kembali ke Anwar Ibrahim? Atau ahli parlimen dari GPS bersatu? Atau UMNO sendiri yang bersimpati kepada Anwar? Memang sukar. Dan seperti yang kita selalu sebut, politik ini sangat dinamik, sentiasa berubah mengikut suasana dan waktu ketika. Jumlah minima 111 kerusi sokongan ahli parlimen yang diperlukan oleh Anwar, Ismail Sabri, mahupun Tengku Razali tidak akan pasti sehinggalah sampai masa untuk mereka bertiga dikira sokongan, sama ada di dalam parlimen atau di dalam istana sendiri bersama yang di Pertuan Agong.